Okay, ni dah kepada manifestasi yang saya just nak share to put things in context lah sebenarnya. First kita akan pergi prinsip-prinsip dulu sebelum kepada apa yang saya nak kongsikan ya. Secara prinsip ni prinsip yang saya yakin semua orang patut boleh agree. Tapi nak tengok step by step boleh agree tak. Pertama, menjadi tanggungjawab kepada semua orang untuk mencari pencipta. Ni kalau kita start from the very basic lah. Biasanya jarang kita start dulu ni, tapi just nak build up Boleh terima Maksudnya Allah dah memberikan petanda-petanda yang cukup untuk semua orang jadi responsibility dia untuk cari siapakah pencipta ni. Maknanya kalau ada orang yang sengaja tak cari, dia bersalah. Boleh terima. Bila kita cakap tanggungjawab, maknanya you have to perform this. Second, once kita dah settle yang ni, menjadi tanggungjawab untuk amalkan apa saja suruhan Allah. Ni tanggungjawab semua orang. Boleh terima ataupun ada yang dah tak boleh terima? Boleh terima Now, daripada apa yang kita dah bincangkan selama ni, manifestasi daripada ini, datang ayat ni. Tanggungjawab untuk berdakwah. Okey, kat sini start tanya secara serius. Adakah kat sini semua dah accept memang dah level tanggungjawab ataupun belum? So belum tu macam pahala tambahan apa tu maknanya belum lah. Tapi tanggungjawab maksudnya you have to do it. Terima ke? Based on dalil-dalil semua? Terima. Now, based on this, kalau kita terima yes, kena dakwah, dan based on kefahaman-kefahaman yang kita dah bincang, dakwah tu nak capai apa in the end dan sebagainya, semua level-level tu unavoidable. Kalau kita kata tanggungjawab untuk berdakwah, jadi tanggungjawab juga untuk berjamaah demi dakwah. Okey, boleh terima ke tak boleh terima? Baru. Tapi based on penciptaan sebelum ni, boleh faham ke rasionalkan apa segmen ni? Maksudnya, if kita kata tanggungjawab untuk dakwah, dan dakwah ni nak capai benda yang impossible bila buat seorang-seorang, dia jadi macam, untuk laksanakan tanggungjawab tu, aku kena berjamaah lah. Dia jadi gitu. Dia, sebab tanggungjawab aku untuk buat benda ni, tapi benda ni tak boleh buat seorang-seorang. Sebab takkan sampai hujung tu kan. So, rasional gitu. Dia benda ni hanya akan susah untuk orang terima kalau dia tak accept dakwah tu. Contoh kalau dia faham dakwah tu yang umum je, kena sebar salam semua tu, yang tu seorang pun boleh buat. Tapi once kita kata kena tegakkan negara lah, khalifah apa semua tu, that's beyond capacity seorang. Dia memang kena structured dan very organized dan sebagainya. Hence datangnya tanggungjawab. Okey, kalau okey, so boleh terima sebab ni bukan sesi, again bukan sesi just lontar dan buat-buat terima, tapi sebab dia based on kita faham dan yakin tak. Okey, kalau kita terima benda ni dan dia jadi tanggungjawab untuk cari jemaah yang diyakini dan serasi untuk diri bersama lah. Saya guna dua word kat situ diyakini dan serasi sebab diyakini itu isu, kalau kata sekejap, kumpulan ni apa benda pula dia buat ni kan, tu kalau tak diyakini jangan, maknanya cari gali sampai yakin dulu lah, jangan pergi tanpa selesai itu. Dan serasi ni saya tak boleh deny hakikat chemistry tu is a factor. Faham ke macam tu? Tak semua orang boleh dipaksakan kepada satu jemaah yang tertentu. Even if jemaah tu boleh claim dia terbaik, contoh, tak semua orang mungkin sesuai jiwa dia dengan tu. Faham ke? So kita tak boleh nak enforce. Tapi tanggungjawab setiap orang untuk kena cari lah yang mana yang sesuai untuk aku. Sebab kalau kita kata tadi aku kena dakwah, tanggungjawab, kena berjamaah, tanggungjawab. So dia kena habiskan cerita lah. Maknanya, so yang mana yang sesuai? Boleh terima? Now, hak untuk mengenali jemaah yang ada. Okey, kat sini wordnya berbeza, bukan tanggungjawab tapi hak. Boleh faham beza tak? Tanggungjawab kalau tak buat salah. Hak kita boleh amalkan hak kita atau tak? Contoh, kat Malaysia ni kita ada banyak jemaah jemaah dakwah. Saya berhak untuk kenal sebanyak mana yang saya nak. Setengah orang dia dah kenal satu, dia kata selesa saya terus join. Kalau kita kata tanggungjawab, dia akan jalan lain tau. Kalau kata tanggungjawab maksudnya awak kena kenal semua sebelum berpilihan. Tapi kat sini dia jadi hak. Hak tu faham Macam contohnya kalau saya kata saya nak cuba kenal grup tu, boleh tak? Saya tak boleh halang. Nah, yang saya promote agak obvious sebab saya bersama ni saya yakin kan. Tapi kalau awak kata saya nak tahu yang tu, itu hak awak yang saya tak boleh halang. Faham Tak ada orang yang boleh kata awak dah join usrah sini tak boleh kenal orang lain.
boleh terima konsep tu? Maksudnya sebab setiap kita kena judge, kita kena jawab dengan Allah personally. So hak kita untuk kenal apa yang kita nak kenal sebelum buat keputusan is hak kita yang tak boleh di-deny. So kalau nakib, contohnya kita dah ikut usrah hufaz ke usrah sekolah ke apa, nakib tak boleh deny hak kita untuk kenal option-option yang lain. Boleh terima? Alright. Tapi if you tak nak, you tak ada niat nak kenal apa semua, itu hak you lah. Nak kenal tak nak kenal, nak kenal banyak, nak kenal satu je. Tapi point dia kena balik yang tadi, your responsibility kena carilah yang mana yang sesuai dan selari. Dan after dah selesai yang tu, tanggungjawab untuk all out bersama dengan dakwah dalam jamaah mana yang pilihan hati masing-masing lah. Right. So di Malaysia ni, kalau saya complete konteks di Malaysia jemaah-jemaah yang almost similar, okay, tak payah similar kan, jemaah-jemaah dakwah yang ada ni banyak Apa yang kau kenal? Harmoni, Ikram. Okay, level Malaysia dulu, bukan level IPT, level Malaysia. Ikram, Abim, Tabligh. Kau tak kenal banyak Tak ada dah? Isma aku kenal Haluan pernah dengar? Perkim? Boleh lah, walaupun setengah orang tak nampak. Sebab dia punya structure tu orang tak nampak, orang tak biasa letak sebaris lah. Tapi boleh lah. Lagi? PAS tak masuk PAS? Semua tak consider. Lagi? Tak ada dah Terabih sentap. Okay. Boleh lah kalau kita nak longgot. Tapi sebenarnya some of those dia sebenarnya dia satu okay. Gerakan ni dia tak kisah dalam bentuk NGO ke parti ke apa tau. Tapi some of it actually dia munculkan entiti-entiti kecil yang sebenarnya di sebalik tabir dia masih attach. Contohnya macam Tarbiyah Sentap, dia punya figure tu mainly orang Isma. Faham? So itu manifestasi gerakan dia. Contohnya kalau macam Ikram, dia ada Hidayah Center fokus kepada dakwah non-Muslim. Dia ada Muslim untuk fokus sekolah, semua tu. So maksudnya di sebalik tabir benda tu masih under satu band yang sama. Sama juga kalau kita cakap manifestasi gerakan-gerakan ni di IPT, dia ada dia punya channel kan. Kalau Abim ada PKPIM, betul? Ikram ada Harmoni, Isma ada Pembina, PAS dia ada Wufi ataupun Ma'ruf Club, etc. So itu masih menyumbang kepada yang besar tu. So sebab tu saya tanya yang besar tu je. Tabligh yang paling interesting sebab kat mana-mana pun dengan nama yang sama je. Tabligh dia tak ada sub, tabligh kecil, tabligh besar, dia macam semua dengan jenama yang sama kan. Tapi kalau yang lain ni dia ada penjenamaan yang macam kadang-kadang dia buat kelab sukan dia. Ada ke grup-grup ni? Okay, so point dia kat sini, yang saya nak cerita kat sini ialah at the end of the day, kalau from saya punya perspektif, if pembincangan ni lead kepada you sebelum grad ke after grad ke, akan all out dengan mana-mana jemaah pilihan, as long as yang saya tak sebut Hizbut Tahrir apa semua tu sebab dia macam ada pembincangan panjang sikit lah. Saya nak join ke Al-Qadiyah boleh tak? Sebab tu kita tak bincang sekali. Tapi kalau yang tadi tu generally speaking lah, saya kata tafadhal, maksudnya harapnya saham saya akan bersama dengan antum lah, dengan anda. Kalau kefahaman ni menyebabkan you cari betul-betul analisa tunaikan hak masing-masing untuk kenal, okey, sesuai tak jemaah ni, apa dia nak buat, prinsip dia apa, selari sesuai dengan aku ke tak, dan sebagainya. Whatever your decision is, tu yang saya rasa akan problem ataupun tekilan ialah kalau lepas grad you jadi orang biasa. Sebab then dia akan semua benda ni jadi macam tak ada makna lah. Kalau you gerak kat mana-mana pun, walaupun saya rasa agak obvious lah kalau you jumpa siapa-siapa pun, abang-abang yang, sebab setiap kita setiap jemaah Islam ni, kalau dia betul-betul buat kerja, dia akan approach someone lah.
share misalnya semua. Dan some of you kadang-kadang di approach oleh berbagai-bagai orang kan. Abang ni pun ada, abang ni pun ada. So of course secara harapan rasanya tak ada orang yang tak obvious lah. Kalau abang ni mestilah dia harap ke sana, saya menghadap ke sini dan sebagainya. However, at the end of the day, whatever your choice, as long as you commit sampai ke hujung buat kerja, InsyaAllah kita akan ada saham. You jadi orang biasa sibuk dengan kerja, dengan dunia saja, itu paling mengecewakan lah sebenarnya. Right? So from saya punya perspektif, prinsip ni akan valid untuk semua orang. Conclusion dia akan satu je. You have to at one day bila yakin, oh inilah grup yang saya rasa saya nak serahkan infakkan tenaga saya di situ, tafadhal. Of course, from saya punya perspektif, saya akan bentangkan apa yang saya offer lah. Right? So boleh faham konsep begitu. Now, so saya akan ceritakan from sisi inilah. So dia akan jadi cerita Ikram lah basically. Dan kenapa saya invite untuk bersama dengan sistem ini. Now, the whole thing yang saya cerita pasal jundi apa semua-semua tu, that's basically the fundamental behind apa yang kita orang buat. Now, Ikram as an, boleh faham ke cerita ni? Semua gerakan Islam tu satu. Kebanyakan gerakan Islam di Malaysia memilih untuk exist dalam legitimate organisation. Faham ke? Sebab as organisasi gerakan Islam mungkin ada yang decide tak, macam tabligh dia tak berdaftar dia apa-apa kan, dia tak ada ROS ke apa kan, dia tapi orang kenal. Tapi kebanyakan yang lain dia bersifat NGO. Ikram NGO, Abim NGO, Isma NGO, Haluan NGO rasanya. Apa lagi yang dia sebut tadi? Tabligh tak ada. PAS lain lah, parti politik. Bagi rakyat kebanyakan, dia akan nampak benda tu sebagai NGO lah. Tapi kalau perbincangan level kita ni, kita akan nampak dia sebagai gerakan Islam yang kadang-kadang gerakan tu create banyak lagi NGO lain. Tapi sebenarnya as gerakan dia part and parcel, tapi orang umum akan nampak entiti berbeza lah kan? Macam even kalau kata-kata Abing dengan PKPIM, PKPIM dia register under ROY ke apa-apa tak? Dia register di peringkat di luar universiti kan, as national body kan. Dia sama macam Harmoni, dia registered. Pembina pun dia registered. Tapi saya tak suruh dia register apa, sebab mungkin ada ROY, Register of Youth, ada yang ROS sendiri. Tapi bila dia register macam tu, dia macam officially dia macam dua entiti berbeza. Sebab dia dua entiti itu. Tapi kita faham dia bernaung kan? Macam PKM dengan ABIM, pembina dengan tu lah. Tapi kalau orang yang tak tahu menaung, dia nampak dua separate. Now, so setiap gerakan Islam ni mungkin dia akan ada banyak NGO dia. Ada NGO dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, saya lahir pada tahun 1979. Parent daripada Tunku Kosyah dan MCKK. Now, di peringkat dunia Hasan Amalna kita sebut, kita dah sebut tadi Hasan Amalna, dan dilahirkan Ikhwanul Muslimin tu ada pada tahun 98. Dan antara figure-figure, siapa kenal figure ni? Syed Qutb kenal ya? Now, kenal sebab apa? Sebab dia ada buku orang dia, saya suka buku BTS. Oh, right. So banyak baca buku dia. Antara figure yang banyak menghasilkan buku. Dan kalau Zilal baca Fizilal Al-Quran tak baca. Buat tafsir. So dia terkenal kerana sumbangan dia dan penulisan dia. So tu salah satu figure lah. Sebenarnya dalam Ikhwan ni banyak figure-figure yang rajin menulis ni. Pada 1983, macam saya kata, ayah saya pergi buat master ke sana lah. Dia jumpa seorang figure ni juga. Kenal ke figure ni? Syekh? Ini Syekh Tariq Suhaidan. Kalau sekarang pun boleh cari dia punya buku ke pasal Islam dan semua. Tapi dia quite interesting sebab dia kat US tu dia buat degree petroleum natural gas, master dia petroleum engineering. So kalau di sana banyak juga figure-figure macam ni yang macam bidang pengajian tu satu hal, tapi bidang kalau dia bercakap tu kita kata ni ustaz ni. Dia begitu Now, bagaimana ayah saya, pakcik-pakcik apa semua ni banyak in contact dengan gerakan yang Hasabana gerakan ni sebab ketika mana ramai dia orang ni lari daripada Mesir, especially bila second wave of
penjara apa semua tu. Dia orang banyak jumpa orang-orang Melayu, antaranya orang Malaysianya di UK, di US dan di Mesir ada jugalah, tapi di Mesir tu lebih mencabar sebab dia menyorok-nyorok kan. So dari situlah datangnya pertemuan-pertemuan tu yang bawa balik ke Malaysia. So bila balik Malaysia, kalau nak cerita ni, saya masa kecil lagi, parent-parent ni kata macam takkan nak masuk anak-anak kita ni sekolah biasa, tak tahu apa jadi, so create lah sekolah-sekolah sendiri. So saya sekolah Hira, Al-Amin. Now from the perspective of Ikram, ini semua manifestasi juzuk-juzuk berbeza dalam Ikram lah sebenarnya, antara yang ada. Kalau kat IPT kau akan jumpa harmoni. Kalau yang suka pasal asatizah pun ada Ilman. Siapa yang psikologi punya bidang ada PSI. Dr. Sakinah office dia kat bawah ni, memang pasal menangani isu-isu, nak kata apa isu-isu apa nak kategorikan isu sosial lah kot, isu sosial lah. So dia ada produk macam pergi ke sekolah anda bijak jauhi zina dan sebagainya. My Care tu humanitarian, Ikram Junior, Ikram Muslih tu ada capaian sekolah yang banyak, Ikram Health, Hidayah Center dan sebagainya. So ni among others lah, among yang maksudnya bila dakwah dia nak cater macam-macam platform, dan cara pergerakan yang normally memudahkan tu ialah dia create another agency ataupun another tu, dan some of it dia muncul sebagai NGO ni tersendiri, tapi dia part of ni. Now dalam apa yang kita cuba buat ini saya ambil dalam konteks agensi dan NGO. Dalam konteks Malaysia bila kita kata kita sebenarnya mengharapkan Malaysia ni jadi apa, official statement, kalau siapa yang familiar, siapa godek-godek, siapa buka, Ikram ni dia akan ada statement pasal negara rahmah, negara rahmah. Kalau sebelum ni bahasa dalamannya banyak kepada melaksanakan syariah secara sepenuhnya di Malaysia. Dan salah satu benda yang di appreciate bahawa Malaysia ni agak unik iaitu demografi Muslim dan non-Muslim. Di situlah, okey, siapa kat sini serius memang saya nak contribute kepada Islam, syariat Islam terlaksana sepenuhnya di Malaysia? Ada yang memang okey, realizing dia demografi sekarang, konsep solution dia apa? Maknanya ramai kita kena Islam kan, betul tak? Kita takkan usir dia ke laut ke apa kan? Maknanya perubahannya ialah mengislamkan. So sebab tu kalau kita tengok dalam list tu, yang manifestasinya ialah memang ada target untuk merubah demografi daripada 60% jadi 80% or something lah. Which mean juta-juta lah kena diislamkan tu. Dan dalam konteks Ikram, Hidayah Center memang all out untuk capai benda tu. Dan salah satu benda yang signifikan ialah sisi Borneo tu sebenarnya. So kalau siapa yang memang minat this, okay, bila kita cerita benda ni baru satu puzzle tau. Faham ke satu puzzle? Satu piece of puzzle. Oh, isu demografi kena settle. Nak settle benda ni punya ramai kena diislamkan. Dan ramainya pula dekat Sabah Sarawak contohnya kan. Sebenarnya pun ramai juga, tapi Sabah Sarawak memang amat perlukan bantuan. Bila kita kata, oh so macam nak buat ni, kat situ kita akan perasan balik kepada persoalan awal tadi. Jundinya nak datang di mana? Siapa yang boleh di-assign? Kalau kita gagal menghasilkan orang yang ready untuk bekerja, dia jadi macam tinggal planning lah. Oh, kena dakwah nama Muslim. InsyaAllah. Kalau macam tu tak ke mana lah. Sebab tu dia jadi macam ada benda yang penting. Kalau from saya punya sumbangan, seramai mungkin nak dilahirkan supaya boleh di-assign dengan kerja-kerja yang banyak lepas ni. Ni baru cerita pasal dakwah nama Muslim. Now, saya punya argument, sesiapa ataupun mana-mana gerakan yang serius nak laksanakan syariat ni, most logical step yang dia kena buat ialah mengislamkan seramai mungkin di Malaysia lah. Saya tak sure kalau ada gerakan lain yang dia pandangan dia agak berbeza. Tak tahu dia kata kita perang je ke apa, tak tahulah kalau kan. From logical perspective, itulah effort dia. Hence from gerakan dakwah yang namanya Ikram ni, kerana keseriusan itulah projek-projek ni amat pesat dibuat lah. Tapi memang tak cukup tangan lah, hence dia perlu jentera-jentera. Dan siapa yang di IPT yang biasanya macam saya di UIA dan sebagainya,
memang fokus gila-gila, hopefully insyaAllah meramaikan seramai mungkin. Sebab nak kata macam ni, kalau korang ni semua pun jadi penggerak, masih tak luak, faham kan yang tu? Kerja dia cukup banyak. So dia jadi macam proses tu memang nak kena accelerate. Tu belum nak cerita benda ni. Siapa faham apa nak dia tunjukkan ni? Yang jiran. Ni Asia Tenggara Now, bagi kita bagi kami, uniknya antara banyak gerakan Islam di Malaysia, some of it bersifat international. Kalau tabligh obviously international juga. Dia bukan hanya Malaysia aja. So dia akan, kalau tabligh yang di Malaysia jumpa tabligh di India, jumpa tabligh di Pakistan, dia boleh rasa kesamaan, nature dia sama, apa nak capai sama dan sebagainya. So antara gerakan-gerakan yang banyak ni, ni bukan nak kata bagus tak bagus, elok tak elok apa just nak kata nature. Some of gerakan Islam ni kita akan perasan dia memang local base. Faham? So dia munculnya di Malaysia dan skop concernnya di Malaysia. Dalam konteks ikram, sebab dia punya nature-nya macam mana dia wujud tu memang bukan datang dari Malaysia. Naturally dia punya connection tu beyond Malaysia lah. Walaupun secara official orang tak nampak lah link dia tu, sebab bila dia daftar sebagai NGO, NGO ikram dia nampak di Malaysia lah kan. Tapi kita punya effort di Nusantara, jangan nak cakap, keseriusan kita ialah sebab faham kan, yang sebut sampai Ustaz Zayatul Alam tadi, faham From our perspective, memang target kita ke situ. Dia tak habis di Malaysia sebab memang kerja kita sampai ke situ Dan sebab tu capaian, macam saya cakap tadi lah, kenapa usrah saya ni boleh je join usrah lokal France, sebab kita orang sistem yang sama. Dia bukan dua negara yang berbeza sistem yang lain. Memang actually sistem usrah yang sama Dalam Asia Tenggara ni, boleh appreciate tak bahawa hanya Malaysia, Indonesia dengan Brunei je yang Muslim majority. So kalau kita tengok S ini, sebenarnya Muslim minority. Rasa perlu selesaikan tak? Suka tu tak payah cerita lah. Bila kita cakap dari awal tadi, Ustaz Zayatul Alam semua tu memang super suka punya. Bukan cerita mudah, bukan cerita setahun, 2 tahun, 10 tahun. Dia memang cerita panjang Tapi benda ni dah sedang berjalan Seperti mana satu ketika dulu bagaimana Islam sampai ke sini dan sebagainya, dengan pendakwah-pendakwah dari Cina, dari Arab apa semua tu. Dalam konteks Asia Tenggara memang tugas ni memang dia-assign kepada Malaysia dengan Indonesia. Tapi memang Malaysia dengan Indonesia kena settlekan Asia Tenggara. Dan kerja ni banyak kerja ni serius banyak. Kerja ni banyak, kita perlu jundi yang banyak. Ni belum cakap siapa yang ready nak pergi mustautin kat sana. Ada tak? Hantarlah saya ke Laos, saya akan ada yang sampai level tu. Untuk konteks dunia biasanya pecahannya begitu dia akan bagi ikut benua dan di-assign kepada kat mana tempat-tempat yang usrah dia dah agak strong dan sebagainya untuk bantu negara sebelah. Now, historically speaking di UAE, kita bagi fokus UAE. Siapa yang dah dengar Dr. Tajul cerita dulu, dia memang dia cerita dari history dulu Di UAE, mula-mula dulu masa ikhwan balik UAE ni, tak tahu nak gerak anda apa, dia create satu club. Family club ni. Ni kalau dulu semua ikhwan berkumpul kat sini. Tapi lepas dah munculnya harmoni, KOC tu macam dilepaskan lah. Macam sekarang siapa-siapa nak gerakkan. Kalau dulu semua kita orang berkumpul kat KOC. Sebab kita orang yang tubuhkan club tu. Tapi lepas disyuruhkan, kena ada platform yang stand, macam platform yang sama semua. Sebab sebelum ni macam UTM ada Kelab Iqra', UAE ada QIC macam tu kan. So dia kata kita kena ada sama nama. So sekarang ni di semua IPT ada harmoni. So lala semua shift ke harmoni. Sebab tu kalau Dr. Tajul atau orang lama-lama ni, dia kata dia sedih lah. Dia kata kita orang establish KSC korang tinggal Tapi anyway, tak apa, dia masih berperanan untuk dakwah dan sebagainya kan, rasanya, walaupun saya dah tak terupdate. Kemudian ada juga kalau siapa kenal Dr. Fazil ni, dia pergi bawa Perintis Youth, Hufaz Leadership Program pun kita orang establish atas harapan yang sama, Rijal Qawmi Muslim. Okay. Ni nak cakap contoh-contoh macam mana apa yang diwujudkan untuk harapan mengumpulkan potensi-potensi jundi lah sebenarnya. Alright. Apa yang nak dihasilkan in the end,
ada dua benda yang serentak memang akan berjalan. Satu dakwah khusus, satu dakwah umum. Dan bila kita cakap yang jundi-jundi ni yang khusus tu lah, yang eksklusif tadi dakwah khusus bina jundi ni, at the end kita nak jundi itulah. Sebab tu kita buat sistem tarbiyah yang akan melahirkan jundi. Proses sebelum tu memang kena trigger desire lah, sampai harapnya by now kalau yang di depan saya ni dah adalah desire tu hopefully. Dan sebelum tu mungkin kefahaman lah, oh kita ada tanggungjawab dan sebagainya. Dan masuk ke situ tu dari macam-macam saluran lah sebenarnya, jalur dan saluran lah. Ada yang so kalau kita kata HLP ada program dia, Harmoni ada program dia semuanya. Hopefully boleh shift kepada dapat clearkan oh kita ada peranan dan sebagainya, dan hopefully dapat trigger kepada oh desires aku memang nak jadi jundi, dan siapa yang nak masuk sistem tarbiyah hopefully akan jadi jundi insya-Allah. So itulah yang sedang berlaku. Dan kalau saya tanya, kau rasa program ni duduk kat mana? Agak je lah. Yang pertama in a way dia macam yang pertama plus yang kedua juga lah. Ke tak rasa macam tak ada pun desire apa-apa, tak tahu. Harapnya dia membawa jugalah ke situ Cumanya dia ada beza sebab part of apa yang kita berjalan kat sini, dia dah macam sistem tarbiyah juga, betul tak? Cumanya yang dimaksudkan kat sini ni, dia akan lebih spesifik. Maksudnya kalau betul-betul nak jadi, dia akan ada proses yang amat spesifik kepada jundi tu beyond apa yang dah dilalui sekarang. Sebab sekarang ni macam kebanyakannya masih nak kata apa introduce, oh kita ada tanggungjawab tu dan sebagainya. Right, so what now? Kalau okay, yang kat sini saya akan cerita purely from the perspective of Ikram saya akan cerita tu so that you know, whatever you decide, you boleh decide Saya secara officialnya invite lah, dan asalnya kalau yang batch sebelum ni pun saya dah pernah mention benda ni untuk officially join sistem tarbiyah tu, untuk dibina kepada jundi tu, from the perspective of system, dia punya tu, kalau siapa kata oh saya nak benda tu, willing untuk jadi ahli ikram, biasanya dia punya titik mula kat situ now, siapa yang tanya apa masalah dengan isu ahli apa semua ni? Now, ahli ikram kat sini dia tak ada kaitan lagi dengan macam ni, tadi kita cakap pasal pilihan tu kan. Dekat sini ni masih dalam fasa mengenali tu, faham ke? Maksudnya kalau you lalu benda ni, you akan mengenali, oh sistem dia macam ni ke, syura dia macam ni ke, apa semua. Dia masih melalui benda tu, bukan decision yang hujung nak hidup mati bersama dengan jemaah mana, faham ke? Just to clarify that So sebab ahli ikram SNGO ni, orang yang tak ikut sah pun jadi ahli. Makcik-makcik kat kampung pun yang dia ikut program biasa, dia jadi ahli, tak ada masalah. So kat sini ni biasanya kenapa dia letakkan syarat macam tu from ikram punya perspektif, just nak tahu, biasanya orang yang tak willing untuk jadi ahli ni, dia masih ada syubhah yang dia tak resolve lah, jadi ikram ni benda semua tu. So kalau yang masih di level tu, dia menjadi indikator belum sesuai lah kita nak masuk dalam sistem tarbiyah tu. So sebab tu dia just sistemkan begitu Of course, siapa yang rasa tak convince, boleh tanya apa-apa saja soalan, no holds bar orang kata. Regardless, at least jadi da'i dan da'i terlibat dengan tu, so at the very least teruskan, dan dalam pencarian hopefully prinsip-prinsip tadi jelas. Kita tahu tanggungjawab kita apa. At the end of the day, we are answerable only to Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah buat yang terbaik, dan from saya punya perspektif, yang terbaik tu dia kena sampai kita dah memilih jemaah yang mana kita nak contribute habis-habisan lah, regardless of jemaah yang mana. Sebab saya rasa until kefahaman yang korang semua dah ada, saya tak cakap pasal orang lain korang apa yang dah dengar sampai sekarang, dah susah untuk korang argue. Boleh tak saya masih buat kerja seorang-seorang? Saya rasa korang dah susah nak argue benda tu. Of course, kalau korang belum confirm, macam saya masih menilai mana-mana jemaah, take your time, nilai, kenali. Okay, saya cerita saya punya pengalaman dulu Saya personally
tak suka sangat dapat second hand information. Contohnya, kalau korang tanya saya pasal PAS ke ISMA, dia jadi second hand lah kan, saya cerita pasal orang. Tanya direct. Korang ni sebenarnya buat apa? Apa prinsip korang? Mana tanya direct. Saya dulu, saya pernah join sistem PAS dan saya sembang dengan dia orang. Saya pernah join tabligh. Saya pergi ke Sri Petaling, tanya dengan syekh-syekh dia orang. Dan Ikram lah. Basically, itu 3 grup yang sempat saya consider sebelum saya decide. Now, so ABIM saya tak pernah join, ISMA pun tak pernah join. So point saya ialah kalau kita masih tertanya, pergi je tanya direct. Sebab saya rasa benefit dia untuk kita sendiri. Contohnya macam ni, tak tahulah korang pernah tak lalu orang-orang yang fobia dengan tabligh? Tak tahu kau ya dia tak? Macam bila dia tahu ada orang nak apa ziarah ataupun gash apa dia panggil yang dia pergi tu, oh semua saya dulu memang tak mula tak faham tau. Tiba-tiba ada orang datang lari je naik atas, tutup pintu, tutup lampu. Atau tiba-tiba ada bunyi ketuk kan. Itu asal fobia macam ni kan. Okey. Kenapa jadi itu saya tak tahulah. Tapi saya perasan ramai orang yang dia banyak assumption. So saya kata macam mana boleh macam tu. So saya pergi sendiri, at least saya tahu. Macam saya tanya lah, kenapa tak boleh style macam ni, kenapa buat macam ni. So dapat jawapan direct daripada orang yang berilmu di situ. Now regardless of saya rasa macam oh itu option yang terbagus atau tak untuk saya, paling tak saya tak dalam keadaan menilai dengan assumption. Faham ke? So yang tu yang paling problem. Kalau yang kita macam aku dengar, kita tanya direct kan. So korang ni apa yang korang hajatkan, nak siapa? Sebab itu on us. Kalau kita buat decision on assumption, dia jadi problem lah. So, dan jangan depend kepada second hand. Maknanya lagi-lagi teruk kalau korang pergi dengar pasal satu tu daripada rival dia. Memang cerita dia akan versi yang jadi benda lain lah ceritanya kan. Possibly. Either sama ada, na'udzubillah lah, kalau orang gerakan Islam ni buat cerita, itu tak sepatutnya berlaku. Tapi kadang-kadang dia pun dengar cerita yang, faham kan? Dia macam cerita yang beranak. Cerita yang asalnya macam ni, jadi besar. Lalah jadi, yelah, cerita tu membesar kan. So, boleh tanya, boleh minta penjelasan. Paling bagus kalau jumpa orang yang, tanya orang yang boleh jawab lah. So, some of student level ni kadang-kadang dia pun baru belajar di situ. So, kalau kita tanya kadang-kadang dia pun tak tahu, entah aku masih ikut je ni kan. So, nak tanya, nak jumpa, boleh tak nak jumpa dengan nakik kau, nak sembang. Tak tahulah apa-apa yang tu. Tapi again, yang tu saya cakap itu hak Kalau korang rasa macam saya dah kena satu ni, saya rasa dah selesa, saya tak nak tunaikan hak untuk kena semua yang lain, itu hak masing-masing. Tapi tanggungjawab tu kena carilah yang mana yang selesa, yang mana yang diyakini, insyaAllah. So saya nak share macam tu. Saya dulu pun melalui benda tu dan directly consult dengan figure-figure yang boleh memberikan jawapan, dan kita sendiri rasa yakin, saya rasa metodologi ni saya boleh terima, saya pun selesa dengan gerak kerja ni, insyaAllah. Sebab kerja ni panjang Now, kalau dalam tulisan Mustafa Masyur dia kata 2 decision terbesar dalam konteks diri da'i Muslim ni. Satu, pemilihan pasangan hidup. Itu amat besar. Maksudnya kalau kita silap pilihan tu memang amat besar dia punya kesan dia. Satu lagi, pemilihan jemaah. So itulah, wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Jap, saya dah sampai ke mana ni? So untuk fulfill objektif, okey, ni saya just cerita kalau orang yang bersama dengan sistem yang kita orang bawa lah. Kenapa biasanya kalau macam setakat ni, tak tahu lah nak full disclosure ke apa kalau korang kenal Razin kan. So dia memang dah directly deliver dalam ni. Kenapa begitu? Bashir pun mungkin sama. Sebab macam kita cakap tadi, kita melatih 2 benda Satu, kualiti orang tu sendiri. Satu, pelatihan amal berjemaah dia. Dan manifestasi itu biasanya dia mudah untuk disusun dalam sistem yang kita orang susun sendiri. So macam boleh dimuhasabahkan, syura ni ni tak sepatutnya berlaku dalam syura dan sebagainya. So sebab tu pelatihan dalam tanzimi, dalam
level RPT tu biasanya dilinkkan dengan harmoni lah, sebab kita boleh directly observe harmoni tu, pergerakan dia. Kemudian bina aktivis lain tu, so ajak ramai lagi untuk berdakwah dan sebagainya. Seboleh mungkin berperanan sebagai murabbi untuk bina mutarabi. Yang ni ni slide lama sebab sebelum ni ada cabaran lah dalam konteks kita dah buat banyak sekolah tapi guru yang mendidik murid pula yang tak cukup. Anyway, so this is me. I'm here for dakwah, not because coincidentally my interest coincided is like with dakwah. So this is my own personal statement lah. Of course at the end of the day kita nak kejar redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang saya bentang ni pun especially yang prinsip tu lah, itu based on keyakinan saya untuk menjadi redha Allah. Itulah antara prinsip-prinsip yang kita cuba fulfill. Harapnya apa yang saya bentangkan ni boleh nampak konteks. Of course saya akan promote dan offer apa yang saya kini dan join. At the same time janganlah dinampak sebagai pressure untuk ikut dan sebagainya. It's more of macam Albana pun dia kata, tanggungjawab saya untuk present hopefully sejelasnya for you to consider. Maududi dalam, saya tutup dengan Maududi dalam asas Islam ke lupa dia punya tu, tak ingat dalam buku ni, tapi dia cakap macam ni, at the end of the day dia conclude benda yang sama. You kena convince, you kena berdakwah dan berjemaah untuk laksana dakwah tu. Saya punya tugas, saya present jemaah saya macam ni, kalau yakin join. Dia kata kalau tak yakin carilah jemaah yang lebih meyakinkan. Dan dia kata kalau kita semua jemaah yang wujud ni kau rasa macam tak boleh pakai, buatlah jemaah baru. Tu 3 option lah. Fundamentally begitulah. Sebab tu bila kita kata macam Al-Banna, bila dia create Ikhwan Muslimin, bukan tak ada jemaah yang dah wujud, cuma dia rasa macam semua tak memenuhi piawaian tu, sebab tu dia create baru. So sekiranya lah kat sini ada level yang bukan cancalang macam semua jemaah pun so kalau betul lah begitu, buatlah yang baru. Cuma point dia bukan semata-mata nak buat sebab tak nak kawan ke apa kan. Dia mau kepada kalau kita rasa kalau aku buat ni lebih cepat mencapai Ustazah atau Alam ke atau apa-apa, so be it lah. Tapi any of these three still within mengejar redha Allah tu lah, hopefully insyaAllah kan. Dia still tak buat kerja sendiri. So itu pun option bagi siapa yang rasa memang saya ni memang level-level Dr. Mazhar, Dr. Qadawi ke apa, so be it lah insyaAllah untuk umat ni. Otherwise carilah kat mana yang kita boleh menyumbang, insyaAllah. Semoga Allah redha. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.